Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Mursyid bin Wan Muhammad Rizwan dari unit PPI SMP BM1 akan membentangkan tayangan video dalam menjawab tugasan 2 BMMB 1104 Asas Kritikan Sastera berdasarkan satu karya sastera prosa moden iaitu cerpen dalam subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Lazat sungguh rasa tomato makan bersama buahku ini. Kalau tidak kerana pidato, tidak saya berdiri di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerat. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani saya hulurkan kepada sidang penonton pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Puan Sulaini Binti Husin, pensyarah pengajian Melayu yang selalu berada di samping, memberi dorongan dan juga tunjuk ajar. Dan seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang menerangkan mengenai asas kritikan sastera berdasarkan satu karya sastera prosa moden iaitu cerpen dalam menjawab tugasan 2 BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Hadirin yang dihormati, saya menyelak tirai dengan memberi sinopsis kepada cerpen yang telah saya pilih. Cerpen bermaujud Gerhana Manusia, karya Amimah Mokhtar, yang bertemakan etika kerja doktor yang mementingkan ganjaran material ketika merawat pesakit sehingga menyebabkan berlakunya pengabaian dalam nilai kemanusiaan. Ini mengisahkan tentang aku, iaitu Nusia, yang tidak berpuas hati apabila Dr. Murni ingin memasukkan darah kepada Tuan Besar Musa yang sedang koma di wad unit rawatan api. Aku beranggapan Tuan Besar tidak layak hidup kerana dia bukanlah seorang yang baik. Sebenarnya, Tuan Besar bukanlah seorang yang baik kerana dia koma disebabkan perbuatannya yang mengambil minuman keras selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka telah memasukkan 50 pek darah dan sebanyak itu jugalah yang keluar. Namun sebaliknya, bagi Profesor Dr. Juwaidi yang mempunyai kepentingan tersendiri yang mahukan Tuan Besar itu terus hidup, aku merasakan terdapat nyawa lain yang lebih memerlukan darah tersebut. Misalnya seperti Solehah yang tenat akibat pundi janinnya pecah di ovari, Al-Hafiz yang patah riuk tulang selangkanya, bayi buangan yang kekeringan darah, gadis malang yang hampir mati, serta mahasiswa yang mengalami leukemia. Konflik timbul apabila Profesor Dr. Junaidi tetap mengarahkan mereka untuk mendapatkan 10 pek darah untuk Tuan Besar, sedangkan hospital telah kehabisan stok darah. Aku merasakan dunia ini tidak adil kerana orang lebih memerlukan darah tidak mendapatkannya dan hanya diberi galafundi, iaitu seakan-akan darah atau darah tiruan. Tuan Besar Musa akhirnya gagal diselamatkan.
Hal ini menyebabkan Dr. Junaidi berasa tertekan atas kematian Tuan Besar Musa kerana kelab elit mereka akan kehilangan tajaan sebanyak RM100,000. Dr. Murni mengambil keputusan dengan menyerahkan surat peletakan jawatan di hospital itu. Asal dasar ingin menjadi doktor atas nilai kemanusiaan. Seterusnya, Dr. Murni mengajak Nusia, iaitu aku, ke bank darah untuk mendermakan darah mereka kepada pesakit yang sedang koma di unit rawatan api. Taubat saya siswa kenal. Dengan cerpen ini, sini saya ceritakan pula apa kritikan yang boleh kita semaikan di dalam cerpen Gerhana Manusia ini. 4 kritikan boleh saya selitkan. Kritikan penganalisisan, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan dan kritikan penilaian. Jadi, mari kita bedah bersama. Yang pertama, kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan merupakan kritikan yang mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental menggunakan ilmu dan teori tertentu. Jadi, terdapat 7 prinsip takmilah dalam kritikan penganalisisan ini, iaitu yang pertama, ketuhanan bersifat kamal. Yang kedua, Rasul sebagai al-insan al-kamil. Yang ketiga, keislaman yang bersifat akmal. Yang keempat, ilmu dengan sastra yang bersifat takamul. Yang kelima, karya yang sempurna dalam batas seni takmilah. Yang keenam, perkara yang mengistimalkan diri. Dan yang ketujuh, memupuk ke arah insan yang kamil. Macam yang kita tahu, terdapat 7 prinsip dalam kritikan penganalisisan. Namun, saya nyatakan 3 prinsip di dalam cerpen ini, iaitu ketuhanan yang bersifat kamal. Kita dapat melihat bahawa Tuan Musa selalu menyumbangkan dana kepada kelab elit hospital dan menaja majlis makan malam yang bernilai beratus-ratus ribu. Namun, melakukan perkara yang dilarang Allah. Ini menyebabkan dia telah dimasukkan ke hospital dan koma. Selain itu, keislaman yang bersifat akmal. Cerpen ini menyedarkan kita bahawa Islam amat mementingkan sifat bertoleransi supaya orang lain dapat merasa kepentingan dan hak mereka, berbeza dengan Dr. Junaidi yang mementingkan diri dengan meminta Nusia memberikan 5 beg darah lagi kepada Tuan Besar Musa. Sedangkan nyawa Tuan Besar Musa sudah tidak ada harapan untuk hidup. Akhir sekali, karya yang sempurna di dalam batas seni takmilah. Cerpen ini menekankan bahawa Islam menggalakkan umatnya menjaga nyawa supaya orang yang banyak melakukan dosa sempat untuk bertaubat dan menambahkan amalan mereka dan jariah seperti dicontohkan oleh Dr. Murni dan Nusia yang tidak peduli dengan Tuan Besar Musa. Sebaliknya, mereka memberikan beberapa pek darah kepada 4 orang pesakit yang begitu memerlukan pek darah. Walaupun pesakit itu hanyalah pesakit biasa, tidak seperti Tuan Besar Musa yang mempunyai kekayaan dan selalu menaja ratusan ribu ringgit. Kritikan sanjungan merupakan kritikan yang terhasil melalui pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain dengan cara kita memuji karya atau pengarangnya, dan pujian tersebut ditujukan kepada pengarang berdasarkan daya intelektual, ketajaman dan keberdasan fikiran. Meniti dari kata mata lain pula, kita selami kritikan sanjungan. Cerpen ini boleh membuka masyarakat berkaitan isu melebihkan orang atasan berbanding orang bawahan disebabkan oleh mata wang semata-mata. Kita tengok sendiri, Dr. Junaidi memaksa Dr. Murni dan Nusia untuk memberikan 50 pek darah kepada Tuan Besar Musa. Sedangkan keadaan Tuan Besar Musa sudah tidak boleh diselamatkan. Ada ramai lagi pesakit yang boleh diselamatkan, namun mereka hanya diberi darah palsu. Hak kemanusiaan juga turut digambarkan dalam cerpen ini menerusi tindakan Dr. Junaidi yang sanggup memberikan darah palsu kepada 4 orang pesakit biasa yang sangat memerlukan darah. Kita jelas saya sanjung novel ini kerana daripada penulisan ini
dapat menyedarkan kita tentang hak kemanusiaan yang sering berlaku di hospital-hospital dan juga pada manusia zaman kini yang hanya mementingkan wang semata-mata. Mereka memikirkan bahawa sekiranya menyelamatkan tuan besar dapat menyelamatkan dana hospital yang banyak. Tetapi mereka mengendahkan nyawa 4 orang pesakit yang hanya diberikan darah palsu begitu sahaja. Inilah yang saya sanjung kerana mereka mengetengahkan hak kemanusiaan di dalam novel ini, di dalam cerpen ini. Kritikan pendekatan ini berkaitan dengan pendekatan moral. Pendekatan moral merupakan satu kaedah mencari nilai-nilai moral dalam karya sastera. Jadi kepentingan aspek moral adalah dengan menjadi teladan ataupun contoh terhadap pembaca. Kita teliti pula kritikan yang ketiga, kritikan pendekatan. Pendekatan pertama, kita boleh fokus kepada watak Dr. Junaidi. Pembaca akan berasa marah dengan beremosi dengan watak Dr. Junaidi yang terlalu taksub dengan duit sehingga sanggup mengorbankan nyawa orang lain. Watak Dr. Junaidi ini menjadi gambaran kepada golongan yang tamakkan harta sehingga melebihkan orang yang tidak sepatutnya, seperti sanggup sediakan 5 pek darah tambahan untuk orang yang berada, namun hanya memberikan darah palsu kepada pesakit biasa. Pendekatan kemasyarakatan juga turut ditonjolkan. Kita lihat sahaja pada persoalannya yang menampilkan pengabaian nilai kemanusiaan akibat oleh ganjaran material. Hal yang demikian kerana cerpen Gerhana Manusia memaparkan kehidupan yang penuh dengan kemungkaran. Sebagai contoh, minum arak, munafik, tidak solat, tamak, korupsi, iaitu segala permasalahan yang menjadi punca kepada kepincangan masyarakat yang kegoyahan iman. Sebagai contoh, Tuan Besar Malaysia sendiri yang koma disebabkan perbuatannya yang minum arak selama bertahun-tahun. Kritikan penilaian, kritikan yang menilai pelbagai aspek daripada karya yang dibaca dari segi kelebihan ataupun dari segi kekurangannya. Kini, saya alihkan pula mata anda untuk melihat kritikan yang keempat, iaitu kritikan penilaian. Cerpen Gerhana Manusia merupakan karya yang bermutu kerana terselit nilai dari pengajaran yang dapat membina moral masyarakat. Kekuatan dan kelemahannya saya terangkan di mana plot cerita ini sangat menarik. Ia mengisahkan nilai kemanusiaan yang menekankan isu pihak atasan melebihkan orang ternama berbanding dengan orang biasa yang lebih memerlukan bantuan Dr. Murni Danusia. Boleh saya katakan Dr. Murni Danusia pula memberi gambaran bahawa masih wujud golongan yang mementingkan hak kemanusiaan berbanding harta benda. Namun, di sebaik kebaikan ada kelemahannya. Kelemahan cerpen ini pula, para pembaca tidak dapat mengetahui perkembangan Dr. Junaidi selepas Dr. Murni Danusia meletakkan jawatan mereka. Sama seperti perkembangan 4 orang pesakit yang dibantu oleh Dr. Murni Danusia yang tidak diketahui penghujungnya. Sepatutnya, kisah ini perlu dihabiskan supaya pembaca dapat memahami seluruh alur cerita dengan nafas yang lega. Sekiranya pembaca dapat mengetahui perakhiran kepada 4 orang pesakit ini dan juga nasib Dr. Junaidi, maka kami pun yang membaca akan merasa ingin membacanya kembali kerana ingin mengetahui pengetahuan, permulaan dan perakhirannya kembali. Sekian sahaja daripada saya. Cukuplah saya noktakan kritikan saya kerana saya hanyalah seorang pelajar biasa yang juga serba kekurangan dalam bidang ilmu ini. InsyaAllah, kritikan yang lebih bermutu hadir melalui orang yang lebih ahli dalam bidang ini. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk diri saya mencuba nasib. Bak kata pepatah, andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.